Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kehadrat ilahi dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis, iaitu jam 12.30 hari, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah dapat lagi kita sama-sama hari ni. Saya ucapkan selamat tengah hari dan selamat salam hari Rabu. Okay, insyaAllah. Okay, yang dah hadir, yang dah bersama dalam slot bacaan hadis, saya ucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan. Silakan masuk. Untuk sama-sama hari ini kita nak dengar hadis. InsyaAllah semoga dengan kita dengar hadis, kita dapat beramal dengannya. Sebab apa? Hadis ini daripada kata-kata Rasulullah, daripada sabda Rasulullah. Jadi bila kita semoga kita dapat beramal dengan kata-kata Rasulullah, kita ikut nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat beramal dengan sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah. Okay, walaupun kita tak dapat beramal dengan semua sunnah Nabi, tapi kita jangan tinggal jangan tinggal langsung. Okay, beramal 1-2 pun jadilah kan. InsyaAllah. Okay, mungkin hari-hari kita boleh upgrade, satu hari satu amalan sunnah, satu hari satu amalan sunnah Nabi. InsyaAllah. Okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen yang pertama saya nampak Kak Hasma, Kak Fauzia, Kak Ni, Kak Rozarina. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni, alamak. Maaf. Alah, hari ni hari Khamis. Okay, minta maaf. Okay, jadi saya ucapkan selamat tengah hari dan salam hari Khamis. Okay, hari pun lupa. Okay, yang dah hadir, insyaAllah seperti biasa boleh tolong saya sharekan live ini. Kita nak ajak ramai-ramai ni. Nak ajak ramai-ramai. Kita nak ajak kebaikan. Kita nak ajak ramai-ramai untuk melakukan amal sunnah Nabi. InsyaAllah. Okay, bila kita ajak lebih ramai orang, semoga bila seseorang itu dia buat amalan sunnah, dia punya ganjaran akan tempias juga dekat kita. Akan balik juga kebaikan dekat kita, insyaAllah. Okay, dengan berkat kita tekan button share tu. InsyaAllah. Okay, Waalaikumsalam Kak Janila, Kak Haji Atik. Terbaik Kak Fauzia, dan share kerana Allah Ta'ala. Mantap. Okay, yang belum share, laju-laju cepat-cepat. Kita nak kumpul. Kita nak kumpulkan saham akhirat kita. Kita nak berlumba-lumba untuk kejar amalan ni, nak melakukan amal kebaikan, insyaAllah. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ismaraini, Kak Murni, Kak Noli, Kak Sarifah Saleh, insyaAllah. Okay, sihat ke? Hari Khamis ni sihat ke semua? InsyaAllah. Okay, saya doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay, semoga semuanya berada dalam keadaan bahagia bersama keluarga tercinta, insyaAllah. Okay, saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Okay, yang bekerja semoga dipermudahkan urusan kerja hari ni. Yang ada hari ni ada appointment dengan doktor ke, dengan hospital ke, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, insyaAllah. Okay, semoga Allah selesaikan segala keperluan kita hari ini, insyaAllah. Okay, ahlan wa sahlan. Silakan masuk yang dah hadir, yang baru join. InsyaAllah sihat, Alhamdulillah, terbaik. Okay, yang dah hadir silakan masuk. Jangan malu, jangan segan. Okay, saya alu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan dalam bacaan slot bacaan hadis hari ini, iaitu jam 12.30. Okay, insyaAllah. Silakan masuk. InsyaAllah kita nak tengok hari ini tajuk hadis apa. Semoga dengan hadis kita tengok ni, okay, kita tanda kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, Waalaikumsalam Kak Azimah,
Silakan masuk. Selamat berpuasa Ashura, betul. Okey, saya ucapkan juga kepada yang berpuasa, selamat berpuasa insya-Allah. Okey. Puasa enggak ustazah hari ni? Okey, insya-Allah. Hari ni ya ke Kak Ida, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan arwah ditempatkan dengan orang yang beriman insya-Allah. Okey. Okey, jom. Sementara kita nak tunggu sahabat-sahabat yang lain, kita nak tunggu kawan-kawan kita yang lain, jom hari ni kita nak berzikir. Satu hari jangan terlepas pun zikir. Okey, insya-Allah kita nak kumpul kita punya saham, kita nak bina gunung ganjaran kita dekat akhirat. Kita nak zikir sama-sama, boleh? InsyaAllah kita zikir dengan penuh bersemangat hari ni. Jom. Boleh? Kita berzikir sama-sama. Waalaikumsalam Kak Nur Kapna, Kak Alasawati, Kak Hayati, Encik Salim Agus. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okay, yang baru join sama-sama hari ini dalam solat bacaan hadis, saya ucapkan selamat datang, selamat tengah hari. Okay, yang dah share, mantap, terbaik Kak Azimah. Okay, share kerana Allah Ta'ala, kita nak sebarkan kebaikan. Sebab apa? Kita ni antara golongan pencinta Al-Quran, pejuang Al-Quran. InsyaAllah. Okay, jadi kita nak ajak lebih ramai, kita nak besarkan komuniti, kita nak ajak ramai-ramai orang, kita nak melakukan kebaikan insyaAllah dengan ajak kita tekan button share. Kita nak kembangkan lagi pejuang-pejuang Al-Quran insyaAllah. Okay, mudah-mudahan dengan kita mengajak orang melakukan kebaikan, nanti kebaikan yang lain akan datang dekat kita insya-Allah. Okey, mudah-mudahan. Okey, jom kita berzikir sama-sama. 1 2 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh lagi satu kali round dengan penuh semangat kita nak berzikir. Okey, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. InsyaAllah, okay, dengan kita berzikir, kita dapat lapangkan dada kita, tenangkan fikiran kita, tenangkan jiwa kita insyaAllah. Okay, semoga sepanjang hari ni kita positif sahaja. Mudah-mudahan. Okay, bila kita positif, insyaAllah segala urusan kita nak lakukan dipermudahkan. Okay, terbaik Encik Salim, udah share, mantap. Okay, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Yang baru masuk, yang baru join, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okay, Kak Zakiyah, Encik Zaidi, Kak Salimah, Big Papa. Okay, Kak Nick, Kak Rozarina, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey, dah share ke belum? Jangan lupa tekan button share. Okey, insya-Allah kita nak sebar kebaikan sama-sama, mudah-mudahan. Ya ke Kak Murni, Indonesia hujan? Ya ke? Insya-Allah mudah-mudahan hujan rahmat. Okey.
Okey, saya ucapkan juga selamat datang dari mana? Ada utara, selatan, timur, barat, Indonesia, Singapura. Lagi Brunei, Thailand. Ada orang Thailand ke? Cuba munculkan diri. InsyaAllah, okey. Saya ucapkan selamat datang daripada serata dunia kat mana pun tuan-tuan dan puan-puan berada, insyaAllah. Okey, dah ready ke? Kita nak tengok hari ini hadis kita. Hadis kita hari ini tentang apa? Okey. Tajuk kita ialah perbandingan orang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Okey, dekat situ ada perbandingan, okey? Betul tak? Semua perkara ada perbandingan, kan? Contoh, okay, saya bagi contoh orang yang bersenam dengan orang yang tak bersenam. Dekat situ kan ada perbandingan juga, kan? Jadi sama juga dengan membaca Al-Quran. Dia ada perbandingan dekat situ, okay? Perbandingan orang yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Okay. Jadi siapa yang nak buka buku Kitab Fadilah Amal, muka surat 249. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sweet. Kak Sweetling, Kak Nur Bailis. Minta maaf kalau saya tersasul, okay. Kak Naimah, Kak Sadia, insyaAllah terbaik. Mantap. Okay, jom. Kita nak mulakan bacaan hadis. Dah ready. Ramai yang dah ready. Terbaik. Yang bersenam sihat, Ustazah. Kan? Yang bersenam sihat, insyaAllah. Jadi kita nak tengok. Kita nak tengok. Dekat sini Nabi dia bagi perbandingan. Nabi dia bagi perbandingan orang yang baca Al-Quran dengan orang yang tak baca Al-Quran. Jadi Nabi bandingkan dengan apa? InsyaAllah, okay. Hari ni di office. Waktu lunch ya Kak Azimah, insyaAllah. Okay, jom. Okay. Jelas ke suara saya hari ni? Mudah-mudahan jelas. Okay, hari ni kita nak tengok perbandingan orang yang membaca Al-Quran dan tidak membaca Al-Quran. Hadis kita hari ni 4 baris. InsyaAllah kita baca sama-sama. Kita baca perlahan-lahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dah hadir, yang memberi salam. Tak makan pun puasa, okay? InsyaAllah. Okay, yang dah hadir, jangan lupa tekan button share, boleh? Tolong saya share kan. Kita nak sebar kebaikan sama-sama. Nak ajak ramai orang. Supaya family kita, familymengaji.com ni lebih berkembang. Mudah-mudahan, insyaAllah. Jadi, hadis kita hari ni dalam 4 baris. Okay, jom. Boleh? Kita mulakan dengan bacaan hadis yang pertama. Okay. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalu al-utrujjati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an mathalu at-tamrati la riha laha wa ta'muha khulwun wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalati laysa laha rihun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqi
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها murrun. InsyaAllah. Okey, hadis kita 4 baris. Okey, banyak masalun-masalun ni. Perumpamaan. Nabi bagi perumpamaan. Okey, kita tengok maksud dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam. Okey, yang baru hadir, yang baru join, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okey. Dalam surat bacaan hadis kita hari ini, insyaAllah. Okey, yang dah hadir, jangan lupa tekan button share. Okey, dah share ke belum? Kita nak sama-sama kejar. Kita nak sama kejar saham akhirat. InsyaAllah kita nak ajak korang melakukan kebaikan. Okey. Okey, yang dah share, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Syabas, mantap. Okey, jadi dalam slot bacaan hadis kita hari ini, Kak Hayati ada tulis. Okey, bandingan orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Terima kasih Kak Hayati. Okey, jom kita tengok maksud dia. InsyaAllah. Mungkin ada yang tengah buat kerja ke, yang tengah memandu, yang tengah memasak. Tak apa, sambil-sambil kita dengar. Okey, insyaAllah. Baik. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan. Jadi hadis ini daripada Sayyidina Abu Musa. Okey, Abu Musa yang meriwayatkan. Diriwayat apa? Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi Nabi ada bersabda. Okey, perumpamaan. Okey, ini sebagai perumpamaan seseorang mukmin. Okey, seseorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti limau manis. Jadi perbandingan perumpamaan Nabi yang pertama dekat sini, seorang mukmin yang membaca Al-Quran, dia seperti limau manis. Okey, buah limau yang manis, mempunyai bau yang sedap dan rasa yang manis. Masya Allah, kan? Kalau kita tengok buah limau yang manis, betul tak? Kalau kita makan buah limau tu kan bau sedap, kan? Dia bau sedap je. Kadang orang kulit limau tu orang buat sebagai minyak wangi, letak dalam kereta, kan? Dan rasa limau tu pun manis. Jadi Nabi umpamakan orang yang Nabi umpamakan orang yang membaca Al-Quran ni, dia seperti limau manis. Okey, dia bau sedap, rasa pun sedap. Okey, itu perumpamaan Nabi yang pertama. Okey, perumpamaan yang kedua, Nabi umpamakan, okey, seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar. Okey, kenapa Nabi bandingkan kenapa Nabi umpamakan orang yang tak baca Al-Quran ni seperti buah tamar? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zaliha, Kak Maria Rahmat. Silakan masuk yang baru hadir, yang baru join, sama-sama silakan masuk. InsyaAllah kita baru di permulaan. Mantap, terbaik Kak Maria. Terima kasih dah share. Okey, yang dah hadir jangan lupa boleh tekan button share laju-laju. InsyaAllah pakat-pakat sebarkan kebaikan. Okey, kemudian perumpamaan Nabi yang kedua, orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, dia seperti buah tamar. Kenapa buah tamar? Buah tamar itu apa? Buah tamar itu kurma. Okey, selain kita panggil kurma, nama lain dia juga buah tamar. Okey, kenapa buah tamar? Sesungguhnya buah tamar itu dia tidak mempunyai bau. Okey, namun berasa manis. Betul tak? Kita makan, kalau kita makan kurma tak ada bau, kan? Okey, kurma tak ada bau, tapi kalau kita makan dia rasa manis. Jadi maksudnya seorang mukmin, Nabi umpamakan dia seperti buah tamar. Dia seorang mukmin. Okey, dia dah mukmin, dah berasa manis dah, tapi dia tak baca Al-Quran. Jadi dia tak mempunyai bau.
Itu umpama Nabi yang kedua. Okey, perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang ketiga ialah orang munafik. Tadi dua perumpamaan adalah orang mukmin. Sekarang Nabi umpamakan orang munafik. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seumpama buah hanzal. Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzal. Apa itu buah hanzal? Kita tengok kat bawah, dia ada bagi penerangan. Sejenis buah yang menyerupai buah tembikai susu. Buah hanzal tu rupa dia macam buah tembikai susu. Bukan tembikai warna merah tu, tapi tembikai susu. Yang kelihatan cantik. Betul tak? Cantik je kalau kita tengok dari luaran, tetapi rasanya sangat pahit. Jadi itu adalah buah hanzal. Dia sama, dia satu jenis dengan tembikai susu. Dia kelihatan cantik tapi rasa dia sangat pahit. Jadi itu perumpamaan Nabi untuk orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Bagaimana orang munafik yang membaca Al-Quran? Nabi umpamakan macam mana? Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga raihanah. Seperti bunga raihanah, berbau harum tetapi berasa pahit. Bunga raihanah. Macam mana bunga raihanah? Saya pun baru first time dengar bunga raihanah ni. Tadi saya ada Google bunga raihanah tu. Rupa dia macam ni. Betul ke? Siapa pencinta bunga dekat sini? Betul ke bunga raihanah macam ni? Sebab saya tak pernah tengok bunga raihanah ni. Jadi Nabi umpamakan dia, orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga raihanah, berbau harum. Sebab apa dia bau harum? Sebab dia baca Al-Quran tetapi dia berasa pahit. Kenapa dia rasa pahit? Sebab dia seorang yang munafik. Jadi dekat situ tak balance. Dah dah dia baca Al-Quran tetapi Nabi golongkan dia sebagai seorang munafik. Jadi dekat dalam hadis ni Nabi bagi 4 perumpamaan. Betul tak? Perumpamaan yang pertama orang yang mukmin. Orang mukmin tu orang Islam. Orang mukmin. Kemudian dia seorang mukmin itu dia baca Al-Quran. Jadi dia macam mana Nabi umpamakan dia? Macam limau manis. Bau sedap, rasa manis. First time dengar. Itulah Kak Maria, first time dengan bunga raihanah tu. Jadi siapa ada nama saudara-saudara raihanah tu? Nama bunga. Yang kedua, Nabi umpamakan orang Islam, orang mukmin, tetapi dia tak baca Al-Quran. Dia umpama buah tamar, kurma. Dia tak ada bau. Sebab apa dia tak ada bau? Sebab dia tak baca Al-Quran. Tapi rasa dia manis. Sebab dia antara golongan orang yang mukmin. Perumpamaan yang ketiga, iaitu Nabi umpamakan dia seperti buah hanzal. Buah hanzal, buah yang seperti tembikai susu. Kumpulan Raihan tahu. Betul, kumpulan Raihan pun saya tahu tu. Jadi buah hanzal tu dia seperti buah tembikai susu. Nabi umpamakan orang buah hanzal ni seorang munafik dan dia tidak membaca Al-Quran. Dia nampak cantik, tapi rasa dia pahit. Perumpamaan yang ketiga, Nabi umpamakan seorang munafik yang membaca Al-Quran. Seumpama bunga raihanah tadi. Bunga raihanah
bau dia harum. Mungkin lepas ni boleh cari bunga rehana. Okey, cuba bau. Okey, baunya harum tapi rasanya pahit. Jadi Nabi umpamakan, Nabi bagi perumpamaan dekat empat-empat ni. Okey. InsyaAllah. Kemudian jom kita cuba tengok keterangan. Okey. Jadi hadis ni dia bermaksud dia nak membandingkan perkara yang tidak nyata. Maksudnya abstrak lah. Perkara yang tidak nyata dengan perkara yang nyata. Okey. Supaya perbezaan antara membaca dan tidak membaca Al-Quran ini mudah difahami. Okey, mudah difahami oleh akal fikiran. Jadi maksud hadis ni macam itulah. Dia nak bandingkan perkara yang tidak nyata. Perkara yang tidak nyata di sini macam kita orang baca Al-Quran lah. Kan kita tak nampak sebenarnya kebaikan kan. Kita tak boleh nampak dengan nyata orang yang membaca Al-Quran tu dapat kebaikan apa. Jadi Nabi bandingkan dengan perkara yang nyata supaya boleh nampak perbezaan di situ. Okey. Rakan office ada nama Rehana. Okey. Kemudian walaupun demikian kemanisan dan keharuman Al-Quran tidak boleh dibandingkan sama sekali dengan limau manis dan buah tamar. Okey, walaupun Nabi buat perumpamaan dekat situ tapi kemanisan dan keharuman Al-Quran tak sama. Okey, kemanisan dan keharuman Al-Quran tu lebih tinggi. Kalau kita rasa buah limau tu manis, okey, tapi nikmat baca Al-Quran tu lagi manis daripada buah limau tu. Kan, subhanallah. Jadi dekat sini cuma dibagi perumpamaan supaya kita boleh faham dengan akal fikiran kita. Okey. Walau bagaimanapun, dalam perbandingan ini terdapat perkara-perkara yang khusus yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kenabian dan kenyataan tersebut menjelaskan keluasan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Contoh, sebagai contoh dia bagi dekat sini. Kalau buah limau manis, kan? Kalau buah limau manis yang dimakan akan mewangikan mulut. Kan? Buah limau tu manis, dia mewangikan mulut, dia dapat bersihkan perut kita, betul tak? Limau tu dia ada vitamin C, dia dapat menguatkan penghadaman dan ada lain-lain khasiat manfaat buah limau tu. Okey, nilai-nilai ni dia mempunyai kaitan yang rapat dengan pembaca Al-Quran. Okey, sama khasiat dia. Okey, kaitan dia rapat, berkait rapat dengan manfaat buah limau tadi dengan orang yang baca Al-Quran ni. Contohnya macam apa? Contoh orang yang baca Al-Quran ni mewangikan mulut. Okey, dapat membersihkan batin, dapat membersihkan jiwa kita, dapat menguatkan rohani. Kan? Kita tak nampak tapi benda tu kita dapat rasa, betul tak? Kalau kita baca Al-Quran, jiwa tenang, kan? Dapat kuatkan rohani kita, insya-Allah. Satu hari kita dapat positifkan diri. Okey, jadi manfaat-manfaat ni diperoleh melalui pembacaan Al-Quran. Okey, dan mempunyai banyak persamaan dengan sifat-sifat limau tadi. Dengan sifat-sifat limau tadi yang telah dinyatakan. Okey. Jadi kesan khusus, kesan yang khusus pada limau manis iaitu jika limau itu ada di dalam sesebuah rumah, maka jin tidak dapat memasuki rumah tersebut. Kan, pernah dengar tak? Saya ada pernah dengar jugalah. Kalau orang buat perubatan kan, macam nak bersihkan rumah tu, nak halau jin-jin dalam syaitan, nak halau jin dalam rumah. Okey, mereka letak buah limau. Okey, sebab apa? Limau itu dia boleh halang jin
daripada memasuki rumah. Okey, itu selain daripada khasiat buah limau tadi. Okey, jadi kalau betul lah buah limau ni dia mempunyai persamaan manfaat yang khas seperti Al-Quran. Jadi sama jugalah kalau dengan membaca Al-Quran. Okey, kalau kita membaca Al-Quran, kita dapat halau jin, kita dapat halang syaitan daripada masuk ke jiwa kita. InsyaAllah kita dapat pendinding dekat situ. Okey, sebab itu Nabi umpamakan orang yang baca Al-Quran sama dengan buah limau. Sebab khasiat dia lebih kurang je. Okey, tak jauh. Okey, subhanallah, hebatnya orang dulu, betul tak? Okey, InsyaAllah. Okey, kemudian Saidina Ali dia ada kata 3 perkara yang kita boleh menguatkan ingatan. Okey, 3 perkara yang kita boleh kuatkan ingatan kita. Yang pertama, kita bersihkan gigi dengan miswak. Miswak tu apa? Iaitu kayu sugi. Okey, ni Saidina Ali pesan. Okey, Saidina Ali bagi tips. Kalau kita nak kuatkan ingatan, okey, yang pertama kita bersihkan gigi menggunakan kayu sugi. Okey, tak dapat buat hari-hari pun tak apa. Dalam seminggu sekali pun jadilah kan. Kan? Kemudian kedua, berpuasa. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Siapa yang berpuasa hari ni, mantap. Okey, yang kedua berpuasa, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi tak rugi kalau kita baca Al-Quran. Dekat Al-Quran ni kita dapat kuatkan ingatan. InsyaAllah. Okey. Jadi selain itu, okey, Abu Daud dia kata dalam hadis ini pendapat Abu Daud. Abu Daud kata hadis ini diriwayatkan dengan sedikit tambahan yang sangat berfaedah. Okey, dalam hadis tadi ada tafsiran Abu Daud. Tafsiran Abu Daud dia ada tafsirkan sedikit, iaitu sahabat. Okey, kawan yang baik adalah seumpama penjual kasturi. Kenapa kawan yang baik tu dia seumpama penjual kasturi? Sebab sekiranya kamu tidak mendapat kasturi, daripadanya pun sekurang-kurangnya kamu akan dapat menghidu bau kasturi itu, kasturi yang harum tu. Kan? Okey, kalau kawan yang baik dia umpama macam penjual kasturi lah. Walaupun kita tak dapat kasturi tu, tapi kita dapat tempias, sekurang-kurangnya kita dapat bau harum kasturi tu. Okey, jadi seorang kawan yang baik, walaupun kita tak dapat nak ikut kan apa dia buat kan, tapi kita dapat tempias dia, betul tak? Okey, contoh macam kita sama-sama dalam family mengaji kan, ramai-ramai mendoakan, insya-Allah. Kita tak tahu, mungkin antara dalam doa-doa sahabat kita, kawan-kawan yang lain, ada doa yang tak terhijab daripada Allah. Okey, doanya dimakbulkan, insya-Allah. Okey. Jadi kawan yang jahat, okey, Abu Daud diumpamakan kawan yang jahat, kawan yang kurang baik macam mana pula? Okey, dia seumpama penjaga dapur arang. Kenapa dapur arang? Kan, walaupun tidak terkena kesan hitam, kan, penjaga dapur arang, walaupun kita tak kena kesan hitam tu, tapi masih tidak dapat mengelak daripada asap dapur. Okey, jadi walaupun kita tak ikut perbuatan dia, tetapi ada sedikit tempias dekat kita. Jadi Abu Daud kata apa? Ini adalah satu perkara yang sangat penting. Okey, seseorang itu hendaklah selalu meneliti kawan-kawannya. Okey, orang yang bagaimanakah yang sentiasa berkawan dan untuk bergaul, bercampur gaul. Okey, insya-Allah. Okey, itu pendapat Abu Daud dalam hadis tadi. Dia berpendapat tentang kawan, insya-Allah. Okey. Jadi itulah dia perbandingan yang Nabi bandingkan
Okey, jadi kita nak masuk dalam golongan yang mana? Kan? Kita nak jadi buah limau ke? Nak jadi buah tamar ataupun buah hanzal ataupun bunga raihana. Kan? InsyaAllah semoga kita semua digolongkan dalam golongan geng-geng buah limau. Okey, insyaAllah. Okey, kita jadikan baca Al-Quran vaksin untuk rohani dan jasmani. Betul, terbaik Kak Rohana. Kak Rohani, maaf saya, okey. Terbaik. Okey, Al-Quran ni kita jadikan vaksin untuk jiwa kita. Mantap. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang membaca Al-Quran. Seperti buah limau. Okey, bagaimana manfaat buah limau itu? Banyak manfaat buah limau. Okey, begitu jugalah kita membaca Al-Quran. Dapat banyak manfaat dengan membaca Al-Quran. InsyaAllah. Jadi tak rugi kalau kita jadikan Al-Quran ni sebagai sahabat kita. Kita jadikan Al-Quran ni sebagai vaksin kita. Mantap lah. Saya dapat idea baru lah. Terima kasih Kak Rohani. Okey. InsyaAllah mudah-mudahan. Okey. Alhamdulillah. Jadi itulah dia pengisian hari ini. Kita sama-sama share dalam slot bacaan hadis hari ini. InsyaAllah. Okey. Saya memang suka makan buah limau. Okey, terbaik Kak Sarifah. Sedap kan buah limau? Sedap lah. Okey. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan kita dapat beramal. Kita dapat ambil sedikit pengajaran daripada nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap hari tanda cinta kita terhadap Nabi makin tinggi. Subhanallah. InsyaAllah. Okey. Baik. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan yang dah bersama dalam slot bacaan hadis hari ini. Alhamdulillah, terbaik. Okey. Kita jumpa insya-Allah dalam slot yang akan datang. Okey. Baik, hari ini hari Khamis seperti biasa, jangan lupa slot bacaan Yasin dan tahlil. Insya-Allah kita nak sedekahkan bacaan, kita nak sedekah kepada arwah-arwah. Jadi kalau nak letak nama arwah boleh tekan link di bawah. Okey. InsyaAllah sebelum jam 5 petang boleh letakkan nama arwah pada link di bawah untuk bacaan Yasin malam ni dengan bersama Ustaz Firdaus. InsyaAllah. Manis dan masam. Okey, terbaik semua. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Mantap. Okey, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang yang membaca Al-Quran, dalam golongan umpama buah limau tadi, insyaAllah. Okay, jom kita tutup slot bacaan hari ini dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah. Okay, yang baik itu datang dari Allah, yang kurang datang dari saya. Okay, saya minta maaf kalau ada yang kurang. Okay, kita jumpa esok hari waktu yang esok hari Jumaat jam 12 tengah hari, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.